كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita Adab wa Ad-Dawa. Saya nak baca komen-komen sikit daripada teman-teman kita pada pagi ini. Ya, tekak saya gatal lah.
Pertama sekali tadi kita ada kawan kita, teman kita, jemaah kita, Kak Aisyah Toha kita. Iaitu Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan jemaah sekalian. Ramadan Mubarak. Masya Allah. Alhamdulillah. Thank you so much admin for this FB Live. Assalamualaikum warahmatullahi Kak Aisyah. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita ada Kak Som. Kak Som juga memberikan salamnya kepada kita. Assalamualaikum Ustazah. Admin semua semoga dalam keredaan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Mudah-mudahan ya Kak Som, terima kasih. Umi Salihah ada juga yang kita di situ. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat kuliah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Barikillahu fik. Barakallahu fik. Barakallahu fik Ustazah. Okay. Wa fiki barakallah. Okay, Kak So, Liza juga. Assalamualaikum Ustazah Imin dan teman-teman online. Kita ada Kak Noh. Kak Noh. Oh, Kak Noh dah beri salam, dia jawab salam. Alhamdulillah. Kak Zah pun ada dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa tu? Kak Mas. Kak Mas. Cak, doktor. Morning blue is beauty. Oh ya. Yeah. Morning blue is beauty. Macam tu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Mas. Pagi-pagi telah menceriakan suasana kita pada pagi ini. Dan juga ada Mas Niza di sini. Salam Ramadan Ustazah. Salam Ramadan Mas Niza. Nurizan juga. Salam Ustazah Sakinah. Admin dan sahabat. Okay, salam semuanya lah. Terima kasih sekali lagi bagi pihak Masjid Kampus Silap dan kita semualah ya kerana bersama dengan kita pada pagi ini. Oh, Kak Ramnah ada dengan kita. Jarang tahu Kak Ram dia nak komen walaupun dia berada duduk depan skrin kan. Jarang dia nak komen. Dia ada kat situ kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadilah Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Teman-teman dan admin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ram. Terima kasih Kak Ram kerana bersama dengan kita juga pada pagi ini. Okey, muslimah yang saya kasihi, sila letakkan di ruangan komen kita berada di muka surat yang keberapa untuk sambungan perbincangan kitab kita pada pagi ini. Boleh letakkan di ruangan komen di situ. Sambungan poin yang ke-46, muka surat 220, paragraf yang keempat, Ustazah. Okay, Kak Som, poin 46, muka surat 220, paragraf yang keempat, Ustazah. Liza juga menyebutkan, memberikan jawapan yang sama tetapi paragraf yang ketiga, dia kata. Okay, Kak Mas, muka surat 220, mula dari perkataan selanjutnya. Okay. Kak Noh, sambungan muka surat 220, Ustazah lain. Okay. Ustazah lain. Ya, Ustazah memang lain. Dan sebenarnya kita semua lain pada pagi ini. Pada pagi ni sebab apa? Saya nak lompat sikit lah ya. Kita sambung masih lagi poin yang sama. Cuma ada beberapa paragraf yang saya nak langkau. Okay. Kita nak... betul lah ni 12 hari bulan ya. Okay. Macam cepat gitu. 12 April 2022. Okay, betul. Kita nak langkau beberapa muka surat. Cuma saya tak pasti muslimah-muslimah semuanya berada di muka surat yang keberapa. Kalau saya berada di muka surat 230. Okay. Saya berada di muka surat 230. Di perenggan yang terakhir sekali. Iaitu bermula dari ambillah kesempatan dari kemarahan dan syahwat. Boleh silakan teman-teman cari perenggan tersebut, iaitu bermula dari perenggan ambillah kesempatan dari kemarahan dan syahwat. Kemudian letakkan di ruangan komen berada muka surat berapa? Page 222. Okey, baik. Paragraf yang keberapa boleh beritahu juga? Paragraf yang kedua. Terima kasih Kak Noh. Kita berada di muka surat 222. Okey, Kak Ram juga memberikan jawapan yang sama. Paragraf yang kedua. Okey, baik. Paragraf yang kedua.
Jika sesiapa yang muka suratnya sama dengan saya, kita berada di muka surat 230 perenggan yang terakhir sekali. Itu ambillah kesempatan dari kemarahan dan syahwat. Okey, jom kita mulakan pengajian kita daripada muka surat 222 perenggan yang kedua atau muka surat 230 perenggan yang terakhir di situ. Sikit je kalau muka surat saya dekat situ. Baik. Pada perenggan ini saya nak selesaikan perbincangan tentang langkah dan juga metod yang ingin dilakukan oleh syaitan laknatullah kepada anak cucu Adam, iaitu kita ini umat manusia, yang mana dalam beberapa sesi yang lalu yang saya kira begitu panjang kita bincangkan untuk poin kita yang ke-46 ini sampai ke beberapa minggu lah saya drag juga perbincangannya kerana perbincangan ataupun satu metod yang begitu banyak dimuatkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah untuk poin ini, iaitu dia letakkan metod-metod berkenaan dengan bagaimana syaitan itu akan merosakkan umat manusia. Jadi untuk perenggan yang terakhir ini, perenggan-perenggan yang terakhir yang ingin saya bawakan pada pagi ini, kita akan masuk pada satu lagi hal yang dipegang oleh syaitan laknatullah ini bagi membawa kita ini anak cucu Adam masuk bersama-sama dengan dia ke dalam api neraka. Namun jangan lupa ya muslimah, pada perenggan ini kita sebenarnya sudah bincangkan keseluruhannya berkenaan dengan langkah-langkah syaitan tersebut. Pada awal perbincangan kita masuk tentang hati. Kemudian bila saya dah warnakan dengan warna merah, bermakna itu menjadi zon yang bahaya, dan zon bahaya ini seterusnya telah rosak. Ini dilakukan ataupun diserang oleh syaitan laknatullah. Dan kalau biasanya saya akan letak warna kuning lah. Warna kuning tu maknanya dia sedang attack. Tapi bila dah tukar warna merah bermakna dia dah berjaya merosakkan. Kalau rujuk kepada slide-slide saya yang lepas, saya ada nyatakan tentang warna-warna tu kan. So nanti boleh rujuk pada slide-slide saya yang lepas, dan slide kita yang terakhir pada pagi ini menunjukkan kepada kita keseluruhan pos-pos tersebut ataupun pusat kawalan ini telah berjaya dimasuki oleh syaitan laknatullah sehingga berubahlah tempat-tempat itu menjadi warna merah. Kita ada pertama, dia rosakkan nafsu kita untuk dia attack pada hati. Seterusnya mata, kemudian telinga, lisan dan akhirnya tangan dan kaki kita. Tangan dan kaki ini boleh kita fahami ia sebagai tindakan ataupun kelakuan kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita nak menyelesaikan masalah, ketika kita nak berhadapan dengan satu perkara ataupun ketika kita melakukan hal itu. Jadi bagaimana tindakan kita? Adakah tindakan kita ini mengikut sebagaimana langkah yang diaturkan oleh syaitan laknatullah ataupun kita mengikut sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Baik. Jadi pada perenggan kita yang berada di muka surat 222 di perenggan yang kedua atau muka surat 230 di perenggan yang terakhir itu menunjukkan kepada kita syaitan dia nak berikan satu keadaan untuk kita ini supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang baik menerusi tangan dan kaki itu. So dia ada dua perkara yang dia letakkan di situ, marah dan syahwat. Ini merupakan senjata syaitan yang paling ampuh untuk merosakkan manusia. Kita kalau dalam keadaan marah, kemudian dipenuhi dengan nafsu syahwat, syaitan dia mudah untuk arahkan kita buat lagi perkara-perkara yang tidak baik. Jadi sebab itu bila kita lihat pada perenggan ini, ia menyebutkan kepada kita bagaimana syaitan dia menyuruh tentera-tentera dia agar mengambil kedua perkara tersebut. Sebab tu dia kata ambillah kesempatan dari kemarahan dan syahwat.
syaitan ini dia cakap kepada tentera-tentera dia, iaitu dia menyeru kepada tentera-tentera dia supaya ambil dua perkara tersebut, marah dan syahwat. Dia kata tidak ada perkara yang lebih besar yang boleh kalian ambil dari anak Adam melebihi dua tempat ini. Maknanya ini adalah pos ataupun perkara yang paling penting yang ada pada diri umat manusia. Bila kita dapat kawal dia dengan meletakkan kemarahan pada diri dia dan juga kita hiasi dia dengan nafsu syahwat, dua perkara ini sudah cukup boleh memusnahkan kaki dan tangan manusia itu tadi. Kerana apa? Okay, bila kita lihat pada perenggan yang berikutnya, syaitan ini dia beritahu kepada tentera dia dengan keadaan-keadaan ini. Dia kata apa? Ketahuilah, sekiranya ada di antara mereka yang kekuatan syahwatnya lebih dominan. Tadi ada dua ya Muslimah. Pertama marah, kedua syahwat. Jadi syaitan ini kata kepada tenteranya, jika syahwat itu lebih dominan, maksudnya syahwat itu lebih kuat daripada rasa marah yang ada pada hati dia, kan, sementara kekuatan amarahnya lemah. Kekuatan marah yang ada pada orang ini lemah. Maksudnya dia bukan orang yang jenis cepat marah, bukan orang yang jenis nak mengamuk apa kan. Maknanya di situ amarah dia kurang, lemah, dan syahwatnya lebih dominan, maknanya syahwatnya lebih kuat daripada rasa marah. Maka ambillah dia ke jalan syahwat dan tinggalkanlah jalan amarah. Jadi syaitan ini kata kepada tenteranya, jika syahwatnya lebih kuat daripada rasa nak marah dia tu tadi kan, maka ambillah jalan syahwat itu. Tinggalkan amarah yang tak berapa nak kuat. Lalu dia kata, ada pula yang kekuatan marahnya lebih dominan. Tapi ada di kalangan kita ni Muslimah, kita marah kita lebih kuat. Tapi tak tahu ada rasanya perempuan ni marahnya lebih kuat daripada, tak tahulah, mungkin dua-dua kot kan kita ni kan, wallahualam lah. Tapi kalau kita tengok saja orang perempuan ni cepat marah, orang perempuan cepat marah. Cepat marah ke apa? Emosi ke macam mana? Wallahualam lah. Tapi kita ni cepat triggered lah orang perempuan ni kan, cepat marah, cepat emosi. Ada je benda yang kita sikit-sikit nak melenting kan, sikit-sikit macam nak shoot macam tu kan, sikit rasa macam macam tu kita orang perempuan. Jadi di sini dia kata kalau rasa marah itu dia lebih mengungguli, lebih dominan daripada syahwat dia, maka dia kata kepada tenteranya di sini, tinggalkan jalan syahwat, ambil sahaja jalan marah orang ini untuk kita kuasai dia. Sebab orang yang tidak boleh mengendalikan dirinya ketika marah, pasti lebih tidak boleh mengendalikan diri ketika marah di jalan syahwat. Oleh sebab itu, nikahkanlah antara kemarahannya dengan syahwatnya. Campurkanlah keduanya. Ajaklah ia kepada syahwat dari pintu marah, demikian pula sebaliknya. Jadi maknanya di sini, syaitan ini beritahu kepada tentera dia, bukan maknanya dia suruh tinggalkan terus bila salah satu di antara keduanya itu tadi lebih kuat. Contoh, bila marah kita lebih kuat, tadi kan dia kata kepada tentera dia tinggalkan syahwat. Namun maksudnya di sini, jangan tinggalkan terus. Dia suruh gabungkan. Kerana apa bagi dia, orang yang marah ni kan, bila dia marah lebih mudah lagi untuk dipicu ataupun untuk digerakkanlah syahwatnya daripada pintu marah, lebih mudah. Bila digabungkan antara kedua-duanya, syahwat dan juga marah dan syahwat, dia nikahkan. Tadi kan dia kata guna perkataan nikahkan. Maksudnya dia gabungkan, dia satukan. Bila kedua-dua itu disatukan, maka itu lebih mudah. Lebih kuat bagi syaitan-syaitan ini menghancurkan kaki dan tangan manusia, iaitu tindakan-tindakan manusia. Dan dia berikan kepada kita dengan sejarah yang telah berlaku pada manusia yang pertama yang berjaya syaitan ini lakukan, iaitu kepada Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa,
Yang mana kerana tindakan dia yang menguasai syahwat itu tadi kan, dia berjaya mengusir Nabi Adam dan isterinya daripada syurga. Sebab itu dia ingatkan kepada tentera-tentera dia. Dia kata apa? Ketahuilah, tidak ada senjata yang lebih ampuh bagi kalian untuk melawan Bani Adam dibandingkan kedua senjata ini, iaitu syahwat dan rasa marah. Sungguh telah kukeluarkan ayah bunda mereka iaitu Nabi Adam dan juga isterinya Hawa dari syurga dengan syahwat dan telah kusebarkan permusuhan di antara mereka dengan kemarahan. Jadi dia bagi contoh kepada tentera-tentera dia. Kenapa dari tadi aku suruh kalian ganggu ataupun kuasai rasa marah dan juga syahwat manusia ini? Kerana aku berjaya menunjukkan kepada kalian manusia pertama yang aku dengkikan sangat tu iaitu Adam dan isteri dia, aku berjaya kuasai mereka, menerusi syahwat mereka. Lalu Allah keluarkan mereka daripada syurga syahwat. Kenapa kita kata syahwat? Syahwat ni maksudnya dia bukan sesuatu yang kita kata nafsu seksual, bukan gitu. Tapi nafsu ni ia merupakan sesuatu benda yang kita suka, yang kita inginkan, yang kita cenderung. Ini bagi sebagai syahwat yang kita nak sangat-sangat. Jadi di sini syaitan bila dia ceritakan tentang Nabi Adam tu tadi kan, kita boleh rujuk ya muslimah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-20, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. Okey, boleh kita buka Al-Quran sama-sama untuk kita rujuk surah Al-A'raf ayat 19 hingga ke-24. Sudah buka Al-Qurannya? Baik, bila kita rujuk, sebenarnya kisah Nabi Adam ni ya muslimah ada banyak Allah Subhanahu Wa Taala muatkan dalam Al-Quran pada pelbagai surah dan juga tempat. Antaranya yang ingin saya bawakan pada pagi ini sebagai satu bukti kenapa syaitan tadi kan dia suruh tenteranya untuk ganggu syahwat manusia ini kerana dia berjaya. Dia beritahu dia berjaya keluarkan Nabi Adam dan isterinya daripada syurga menerusi syahwat itu. Dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-19 hingga ke-24 itu, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita tentang kedudukan Nabi Adam di dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat yang ke-19. Allah kata kepada Nabi Adam, "Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin." Allah beritahu kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga. Makanlah apa yang engkau inginkan sepuas-puasnya." Ini kita panggil sesuatu yang ada keinginannya dalam hati kita ini. Jadi Allah kata kepada Nabi Adam, apa saja yang kamu berdua suka, apa yang kau suka, nak makan apa saja makanlah dalam syurga ni. Tidak ada halangan kepada kamu berdua. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada Nabi Adam, janganlah kamu hampiri pokok ini. Satu je, jangan dekat. Bila kata jangan dekat, jangan makan. Okey, jangan dekat, jangan makan. Macam Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutkan dalam Al-Quran, jangan hampiri zina. Bukan Allah kata jangan menghampiri zina tu maknanya boleh buat zina, bukan gitu. Kan Allah tak suruh kita dekat je, maknanya boleh buat. Jangan faham sedemikian. Ya, bila Allah kata jangan hampiri, maknanya jangan buat. Sama juga di sini. Bila Allah kata kepada Nabi Adam dan isterinya, jangan hampiri pokok itu, bermakna jangan makan apa yang ada pada pokok tersebut. Kerana Allah kata fatakuna minaz zalimin. Jika kalian berdua hampiri, jika kalian berdua makan apa yang ada pada pokok itu, kalian berdua akan menjadi orang yang zalim. Ini peringatan Allah kepada Nabi Adam dan isterinya. Okey.
bila kita lihat situasi itu, Allah berikan peringatan, Allah berikan nasihat kepada Nabi Adam. Syaitan ini daripada awal kisahnya kan, syaitan ini dia tak puas hati dengan Nabi Adam, kerana Nabi Adam ni dia masuk dalam syurga, lalu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan kedudukan yang mulia itu, kerana dia tak puas hati lah, sebab Allah ciptakan dia daripada api, kemudian Allah ciptakan Nabi Adam itu daripada tanah. Namun kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia tunduk hormat kepada si tanah ini? Kemudian bila dia tidak mahu tunduk hormat kepada Nabi Adam kan, Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada dia, lalu Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dia daripada syurga. So ini yang menyebabkan dia rasa tak puas hati. Bila dia tak puas hati, syaitan ini dia berusaha keras untuk mengeluarkan Nabi Adam daripada tempat yang mulia tersebut. Sekejap ya, saya nak tanya feedback daripada jemaah. Saya punya suara okey ke tidak? Video lag ke macam mana? Ada apa-apa feedback? Sebab saya tengok macam lag tadi. Ke dah okey? Clear Semua baik. Okey, terima kasih. Lagging, yes, saya nampak lagging tadi. Sekarang dah okey ya? Tadi lagging ya? Ada je Kak Mas ni. Okey. Tadi macam lagging macam lagging sikit. Saya tengok dekat skrin muka saya macam lagging. Sekarang rasanya mungkin insya-Allah okey ya. Suara okey, terang dan jelas. Terima kasih semuanya. Lagging sikit Ustazah, suara okey. Video yang lagging tapi suara jelas lah suaranya dengar. Internet lah. Ke sebab okay, sekejap. Okay, mudah-mudahan saya buka pintu. Yalah, kadang-kadang musim ni dia tak dapat menembusi internet tu. Okey, baik. Terus kita bincang tentang kisah Nabi Adam di dalam syurga tu tadi. Bila iblis ni, syaitan ni, dia cemburu kan, dia dengki dengan Nabi Adam tadi. Kerana situasi-situasi yang telah saya sebutkan, dia pun berusaha keras untuk buat Nabi Adam ini melanggar perintah Allah. Tadi yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Adam, jangan dekat pada pokok tu. Baik. Dalam ayat yang ke-20, syaitan ini dia menggunakan syahwat, iaitu kecenderungan. Ini yang kita kata bagaimana dia gunakan syahwat tu. Dia gunakan kecenderungan, kesukaan, apa yang adalah dalam hati berbentuk kecenderungan ini untuk menghasut Nabi Adam alaihissalam agar pergi ke pokok yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Jadi dalam ayat yang ke-20 dia beritahu, Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, fawaswasa lahuma asyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Setelah itu maka syaitan membisikkan hasutan kepada mereka berdua supaya dapatlah dia menampakkan kepada mereka akan aurat mereka yang sekian lama tertutup dari pandangan mereka, sambil dia berkata, tidaklah waqala ma nahakuma rabbukuma an hazihi syajarah
illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dia kata kepada Nabi Adam dan juga Hawa, dia kata, tidaklah Tuhan kamu melarang kamu daripada menghampiri pokok ini, melainkan kerana dia tidak suka kamu berdua menjadi malaikat atau menjadi dari orang-orang yang kekal selama-lamanya di dalam syurga. Maknanya dia kata kepada Nabi Adam dan Hawa, pokok ni boleh saja dekat. Bukan tak boleh. Boleh saja. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala cuma tak nak saja kamu berdua ini jadi orang, jadi malaikat. Macam tu dia kata. Allah cuma tak nak kamu ni jadi malaikat. Itu je. Kan? Bukan sebab tak boleh. Boleh. Kalau nak, boleh dekat. Supaya larangan itu kerana Allah tak nak kamu jadi malaikat ataupun menjadi orang yang kekal dalam syurga. Dia kata gitu. Dan iblis ini dia bersumpah. Dia kata aku ni dah lama duduk dalam syurga. Dia kata gitu. Aku dah lama duduk dalam syurga. Jadi aku tahu tentang selok belok syurga ni. Aku tahu apa saja hal-hal dalam syurga ni. Jadi Nabi Adam adalah ciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala baru letakkan dalam syurga pada waktu itu. Jadi kita kata junior lah, tak tahu banyak benda dalam syurga ni. Dia cuma Allah ciptakan, lalu Allah suruh duduk dalam syurga, makan apa yang boleh makan, lalu Allah Subhanahu Wa Taala berikan teman di kalangan wanita iaitu Hawa untuk Nabi Adam, dan seterusnya Allah kata kepada dia jangan dekat pokok itu. Itu je yang Allah berikan kepada Nabi Adam, dan juga Allah ajarkanlah kepada Nabi Adam dengan asma', dengan nama-nama. Allah berikan kepada Nabi Adam dengan ilmu. Cuma ada beberapa perkara yang Nabi Adam masih lagi kita kata tidak berapa mahir, tidak berapa tahu. Jadi iblis ni dia sengaja dia menggunakan nama Allah, dia menggunakan kesenioran dia, dia menggunakan seniority dia lah, maknanya dia gunakan status dia yang lama duduk dalam syurga tu kan, sebagai cara untuk dia membawa Nabi Adam keluar daripada syurga tersebut. Lalu akhirnya berlakulah apa yang dia inginkan. Maka sebab itu fadallahuma bighurur, dengan sebab itu ia dapat menjatuhkan mereka berdua ke dalam larangan dengan tipu dayanya. Maka keduanya memakan. Keduanya dalam kisah ini Allah ceritakan Nabi Adam dan Hawa bukan hanya dekat, tetapi kedua-duanya makan pokok, buah daripada pokok itu. Sedangkan Allah awal Allah kata jangan dekat. Tapi sekarang ini bukan setakat dekat. Makan. Makan tau pokok tu. Jadi apa yang berlaku setelah mereka memakan buah pohon itu, terdedahlah kepada mereka berdua aurat masing-masing dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun dari syurga serta Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pokok itu dan aku katakan kepada kamu bahawa syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Maknanya pada waktu itu mereka makan, waktu itulah terbukanya aurat mereka berdua sehingga mereka ni pun ambil daun-daun syurga dan tutup aurat mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun berseru. Allah kata kepada mereka, Allah ingatkan kembali tentang apa yang telah diperingatkan kepada Nabi Adam dan juga isterinya itu. Dan inilah yang kita panggil sebagai rasa kesedaran, rasa taubat yang ada kepada Nabi Adam dan isterinya. Lalu pada ayat yang ke-23, Nabi Adam pun berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian pada ayat yang ke-24 yang terakhir ini, qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu semuanya dengan keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengah yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi dan juga diberikan kesenangan hingga ke satu ketika iaitu mati. Daripada ayat ini, daripada kisah ini kita lihat bagaimana syaitan dia berjaya menggoda keinginan iaitu nafsu syahwat yang ada pada manusia, meletakkan kecenderungan kepada sesuatu. Kan?
Sebab kita semua yang muslimah, saya kata gini, kita semua ada nafsu syahwat yang tersendiri. Kita ada apa yang kita suka. Okey, apa yang kita suka, kita semua ada. Contoh kita suka makan, kita orang perempuan tak semualah, orang lelaki pun suka makan juga. Tapi kita ada keinginan kita makan. Namun adakah apa yang kita suka semua kita perlu makan? Ini kecenderungan, kita panggil nafsu syahwat. Ada perkara yang Allah larang. Contoh kita tak boleh makan khinzir. Betul tak? Kita tak boleh makan khinzir. Tapi kalau orang yang tidak boleh mengawal nafsu syahwatnya, kan, tengok macam selera, tengok macam suka, nak makan juga, orang tu akan makan. Ini namanya nafsu syahwat. Maknanya dia tak boleh untuk kawal. Dalam banyak-banyak makanan yang halal, yang ada, yang sedap, tapi kenapa ada orang nak juga jamah makanan yang begitu? Contoh, dalam banyak-banyak minuman yang sedap, dalam banyak-banyak minuman yang halal Allah bagi, tapi kenapa ada orang masih lagi nak togok arak, nak minum arak? Ini kita panggil sebagai nafsu syahwat yang tidak terkendalikan. Dan syaitan, dia nak menggunakan kesukaan kita itu tadi, kecenderungan kita itu tadi, supaya kita langgar perintah Allah. Ini maksudnya. Kalau dia boleh buat Nabi Adam, ini dia kata kepada tentera-tentera dia dalam perenggan yang dah kita baca tadi. Dia kata kepada tentera-tenteranya itu tadi kan, aku keluarkan ayah bunda mereka dari syurga dengan syahwat. Maknanya dia kata aku berjaya keluarkan Nabi Adam dan Hawa menerusi kecenderungan itu. Aku buat mereka suka, aku buat mereka cenderung. Aku buat mereka dekat pada pokok itu. Bukan dekat saja tapi aku buat mereka makan. Sehingga mereka keluar daripada syurga. Allah Subhanahu Wa Taala halau mereka daripada syurga. Aku berjaya buat begitu. Apatah lagi manusia-manusia ini yang bukan Nabi. Kita ni yang bukan Nabi ni muslimah, apatah lagi. Boleh sahaja kalian buat supaya nafsu syahwat mereka itu buat mereka lakukan perkara-perkara maksiat. Ini maksudnya. Ini maksudnya. Okey, kita akan gunakan, kita ni manusia biasa, kita akan kebiasaannya kita akan ikut kepada kecenderungan hati kita. Apa yang kita suka. Selagi kita suka benda tu, selagi itulah kita akan dekat, selagi itulah kita akan buat perkara tersebut. Kan ikut kepada nafsu kita. Kita suka, kita buat dan kita buat perkara itu sehingga kita mati. Biasanya sedemikian. Sebab itu, tidak semua perkara yang kita suka kita perlu ikutkan. Ingat ya muslimah, tidak semua perkara yang kita sukakan kita perlu ikutkan. Sebab banyak perkara yang kita suka, ia tidak baik untuk diri kita. Tapi syaitan akan berikan kepada kita dengan keindahan. Maknanya dia akan hiasi apa yang kita suka tu tadi, nafsu syahwat kita tu kan, dengan keindahan. Sehingga kita buat dan kita tidak tinggalkan. Sampailah kita mati dengan keadaan yang sedemikian. Sebab tu tadi dia kata kepada tentera dia, buat manusia ini tenggelam dengan nafsu syahwat. Sehingga nafsu syahwat itu dominan dalam hidup dia. Kita akan mudah. Kita tak akan banyak kerja untuk buat dia masuk dalam neraka bersama-sama dengan kita. Begitu juga dengan marah tu tadi. Syaitan, dia beritahu kepada tentera dia, bila kemarahan manusia lebih dominan, maka ambil marahnya itu tadi. Lalu dengan marah tersebut, kita boleh nikahkan dengan nafsu syahwat yang lemah. Kerana kedua-dua ini bila digabungkan, ia akan menjadi sesuatu yang mantap untuk memusnahkan manusia. Sebab itu dia ingatkan kepada tentera dia. Dia kata apa? Melalui kemarahan, aku putuskan tali silaturahim di antara mereka serta menumpahkan darah-darah mereka. Disebabkan amarah pula salah seorang anak Adam membunuh saudaranya. Sekali lagi, dia cuba buktikan kepada tentera-tentera dia. Dengan nafsu, aku berjaya musnahkan ibu dan ayahnya. Dengan marah, aku berjaya musnahkan anak-anaknya.
syaitan ni tunjukkan bukti kepada tentera dia. Dengan marah itu aku berjaya musnahkan Habil dan Qabil. Mesti ingatkan ceritanya sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 hingga 31. Iaitu kisah permusuhan, pemutus tali persaudaraan dan pembunuhan anak Nabi Adam antara Habil dan Qabil yang berlaku kerana puncanya rasa marah yang ada pada salah seorang di kalangan mereka yang tak puas hati dengan apa yang diperoleh oleh saudaranya sehingga berlakulah putus tali persaudaraan sehingga tak kenal ini adik-beradik. Kerana apa? Pertama, puncanya marah. Dia tak puas hati. Dia tak suka. Dia geram. Dia benci. Sebab tu tadi syaitan kata kepada tentera dia, marah tu. Kalau kita mulakan dengan marah, dia takkan ingat ini mak dia, ni bapak dia, ni adik-beradik dia. Dia takkan ingat ni kawan dia. Dia takkan ingat semua tu. Dia takkan ingat siapa. Dia takkan ingat. Bila dia tak ingat semua itu kerana dia dikuasai oleh rasa marah, dia akan buat perkara-perkara yang lain. Dia boleh membunuh. Dia boleh membunuh. Itu yang berlaku kepada Habil dan Qabil. Boleh beritahu kepada saya Muslimah, apa yang berlaku kepada Habil dan Qabil? Letakkan di ruangan komen. Ni Kak Som, Kak Ram, Kak Emas, Kak Zah, Kak Noh. Kan? Mas tadi kalau ada di situ, Liza. Kalau ingat, apa yang berlaku sebenarnya kepada Habil dan Qabil ini? Yang asalnya bermula daripada rasa marah tu. Sehingga berlakulah pembunuhan yang pertama di kalangan manusia. Yang sebelum ini tak pernah berlaku sebab manusia sikit. Dan manusia ni di kalangan Nabi Adam dan anak beranak dia sahaja. Tak ada lagi manusia-manusia lain, zuriat keturunannya tak banyak. Jadi yang berlaku pembunuhan pertama ni antara Habil dan Qabil. Namun, kenapa berlaku pembunuhan tersebut? Ni syaitan ingatkan sebenarnya tahu kepada kita. Syaitan tu ingatkan tentang marah tu yang boleh memicu kita ataupun membawa kita kepada satu keadaan yang lebih buruk. Sebab tu marah bagi syaitan tu amat penting untuk diletakkan pada diri kita ni Muslimah. Kalau kita dah mula marah, mudah untuk dia arahkan kita buat perkara-perkara lain yang lebih dahsyat. Ada sesiapa yang ingat? Kalau rujuk pada ayat tu yang Ustazah berikan tu. Ayat surah Al-Ma'idah ayat 27 hingga 31. Tak puas hati, cemburu. Okey, betul. Disebabkan rasa iri, ya betul. Tapi apa sebenarnya kisah yang berlaku? Kenapa berlaku rasa tak puas hati, cemburu tu? Kenapa dia rasa iri? Sebab apa? Tidak puas hati dengan pasangan yang dijodohkan. Ayat tidak puas hati dengan pasangan yang dijodohkan ya. Okey, apa yang berlaku dengan pasangan tu? Tak lengkap tu jawapan. Korban yang tak diterima, okey, itu yang membawa. Lepas itu kes yang kedua. Okey, Kak Som dia ada kita panggil kisah demi kisah yang berlaku yang akhirnya berlakulah pembunuhan. Okay, antaranya ialah tentang korban yang tidak diterima. Namun sebelum itu tadi Kak Ram kata tidak puas hati dengan pasangan yang dijodohkan. Kenapa dia tak puas hati dengan pasangan yang dijodohkan? Benda yang tak puas hati ni kan dia mesti ada sebab tau. Dia tak boleh tiba-tiba dia tak puas hati. Dia tak semestinya begitu. Dia tak boleh begitu. Dia takkanlah tak ada sebab nak tak puas hati. Dia mesti ada sebab. Kenapa dia tak puas hati? Saya besarkan wajah saya di sini. Sebab Qabil dapat pasangan cantik. Habil tak puas hati. Macam gitu. Kiranya. Okey. Sebab Kak Rohayah pun begitu. Pasangan saudaranya lebih cantik dari pasangannya. Macam gitu. Okey, boleh. Saya boleh terima. Isteri Qabil lebih cantik. Isteri saudaranya lebih cantik. Cantik itu memainkan peranan yang utama. Kan? Dia mesti cantik dulu.
Selalu kan kita katakan, tak cantik tak apa, yang penting agama. Itu kan. Betul tak? Tak cantik tak apa, yang penting agama. Betul ke? Kita kalau nak kahwin mesti tengok muka dulu, betul? Tak ada maknanya lah orang kata kita ni tak boleh percaya sangat. Tak boleh percaya sangat orang kata, oh tak cantik tak apa, yang penting agama. Ya ke? Bila tengok, alah tak cantik lah, tak nak. Dia tengok muka dulu. Biasa orang tu. Sama lah kita perempuan pun gitu. Dia mesti handsome. Orang kata, tak apa Ustazah. Yang kalau tak handsome tak apa, yang penting kaya. Dia macam gitu ya. Kalau orang lelaki. Okey, jawapan sama Zah. Jawapan sama ya, isteri saudaranya lebih cantik. Baik, kita lihat begini. Okay, tinggalkan saya punya selongan-selongan yang tadi tu kan. Mungkin cantik sebab dah cemburu isteri pun tak cantik. Oh, macam gitu. Sebab dah cemburu isteri pun tak cantik. Boleh juga lah ya. Mungkin yelah, kita cantik ni subjektif. Betul lah, cantik tu subjektif. Kita bagi seseorang yang ini tak cantik tapi bagi orang tu dia cantik. Kan kita tengok orang tu tak cantik pun tapi yang kahwin dengan dia tengok cantik. Macam itu keadaan dia sebab dia subjektif. Cuma Kak Mas diberikan satu lagi situasi, dia kata apa? Mungkin cantik sebab dah cemburu, isteri pun tengok isteri sendiri pun dah tak cantik. Itu biasalah ya. Berlaku keadaan-keadaan yang begitu. Cuma tak apa, kita letak tepi dulu benda-benda yang begini. Kita nak fokus kepada perbincangan yang menyebabkan punca kemarahan anak Nabi Adam tu tadi kan, sehingga berlakulah pembunuhan. Pertama sekali yang perlu saya ingatkan, di dalam kitab-kitab tafsir menjelaskan, antaranya kitab tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah. Beliau menjelaskan, mentafsirkan ayat ini dengan membawa satu kisah ataupun latar belakang berkenaan mengapa berlakunya pembunuhan yang pertama di kalangan umat manusia itu tadi. Jadi dia terangkan kepada kita, Nabi Adam alaihi salam ya, iaitu pada waktu dia diturunkan di muka bumi ini, dia dengan Hawa berdua, jadi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan isteri Nabi Adam bila setiap kali melahirkan anaknya kembar, lelaki perempuan. Ya, setiap kali melahirkan begitu. Anaknya kembar lelaki perempuan. Jadi kerana situasi yang sedemikian, tak ada orang lain, hanya mereka sahaja di kalangan manusia ini, Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk mereka supaya anak-anak ini dikahwinkan. Untuk memiliki zuriat keturunan lah. Anak-anak mereka ini dikahwinkan. Tapi bila pasangan kembar A dan pasangan kembar B ni kan, mereka tak boleh berkahwin sesama mereka. Contoh, kelahiran yang pertama, kelahiran A, kita panggil kelahiran A. Lahirnya anak lelaki perempuan. Okey, ini pasangan kembar A. Kemudian pasangan kembar B, lelaki perempuan. Tapi A tak boleh kahwin sesama mereka. Anak lelaki dan anak perempuan yang lahir sekali ni tak boleh kahwin sama mereka. Begitu juga dengan B. So, apa yang berlaku? Pasangan kembar A dan B maknanya perlu dikahwinkan begitu. Okey, yang lelaki kahwin dengan yang perempuan untuk B. Yang perempuan kahwin dengan lelaki untuk A. Dia sedemikian. Dia kena swap lah macam tu kan. Kena tukar sedemikian. Tukar pasangan. Berlaku kepada Habil dan Qabil. Pasangan kembar mereka ini, kan, yang perempuan ini perlu dikahwinkan lah. Maksud di situ, ketika itu saudara kembar Habil lebih cantik. Okay? Ketika itu saudara kembar Habil, ketika itu saudara kembar Habil parasnya tidak cantik. Maknanya Habil ini dia ada kembar perempuan yang tak cantik. Tapi Qabil kena kahwin dengan kembar Habil yang tak cantik ini. Qabil kata kepada Nabi Adam, dia tak nak. Sebab apa? Adik dia yang perempuan ni lagi cantik daripada adik Habil tu. Kan? So dia tak suka adik kepada Habil. So dia kata kepada Nabi Adam, dia tak nak swap lah, maknanya tak nak tukar pasangan. Dia nak kahwin dengan kembar dia yang cantik ini. Tapi tak boleh. Nabi Adam kata tak boleh buat macam tu. Mesti tukar. Ya? Adik-beradik yang kembar ni tak boleh kahwin dengan yang kembar ni. Namun di sini kita lihat, Qabil orang kata dia die nak juga. Mati-mati dia nak juga kahwin dengan adik perempuan dia tu kan, yang dia nampak cantik. Maka Qabil menginginkan agar saudara perempuannya yang cantik itu dinikahkan dengan diri dia, bukan dengan Habil. Namun Nabi Adam menolaknya sebab bukan itu perintah Allah. Okey, Allah tak bagi sedemikian. Kecuali
Tapi Nabi Adam kata, okey, kalau nak sangat, kecuali bila keduanya mempersembahkan pengorbanan. Ini yang masuk pada cerita korban tu. Okey, sebab sekarang ni dia dah nampak, kita nampak kisahnya awal tu, dia bermula dengan geram, dengan benci, dengan tak suka, dengan marah tau. So sekarang Qabil ni dia dah begitu marah dengan Habil sebab Habil dapat adik dia tu kan yang cantik ni kan, dan dia pula dapat pasangan yang tak cantik. So dia tak agree, dia tak nak. Dia dah bermula dengan kemarahan. Nabi Adam kata, okey, asalnya tak boleh. Tapi Nabi Adam kata, okey, kalau betul-betul nak begitu, masing-masing antara Habil dengan Qabil ini perlu memberikan korban. Okey, perlu memberikan korban. Bila kita tengok siapa yang korbannya diterima, maka dia akan dapat yang cantik tu. Inilah kedua-duanya pun berikan korban. Kalau lihat dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Ditakdirkan korban Habil diterima. Okey, korban Habil diterima. Qabil ni yang daripada awal tadi yang dah marah tu makin marahlah. Makin geram, makin marah. Bila korban dia tak diterima, apa yang dia inginkan tidak diperoleh. Akhirnya dia kata kepada Habil, aku bunuh engkau. Aku bunuh engkau. Dia kata gitu. Aku akan bunuh engkau. So saya nak pendekkan cerita di sini. Memang benar Qabil itu dia bunuh Habil. Dia bunuh Habil. Sedangkan Habil pada waktu itu dah berikan nasihat, dah beritahu kepada dia tak boleh buat gini, nanti masuk neraka, nanti gini. Beritahu kepada dia tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah Qabil masuk akal pada waktu itu? Tidak. Kenapa? Kenapa jadi sedemikian? Kerana kemarahan dia. Ini bahayanya marah ya muslimah. Jadi syaitan, dia kata kepada tentera dia, aku berjaya buat ni adik-beradik saling bermusuhan, lalu berlakulah pembunuhan di kalangan manusia kerana awalnya rasa marah yang ada pada Qabil tu tadi yang tak dapat apa yang dia inginkan. Mula-mula dia marah sebab apa? Adik dia ataupun pasangan dia yang jambu tu, yang cantik tu kan, dikahwinkan dengan Habil. Dia pula dapat yang adik si Habil ni yang tak berapa nak cun tu lah bagi dia kan. Dia geram, dia marah. Okey, baik. Dia kata dengan Nabi Adam dia tak nak. Dengan keadaan marah tu dia kata tak nak. Okay, Nabi Adam kata fine. Kalau tak nak, buat. Berikan korban untuk Allah. Kita tengok siapa yang diterima. Lalu ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala menerima korban Habil. Qabil makin marah. Dia tak puas hati lagi, dia makin marah. Marah yang kedua ini yang menyebabkan dia bawa kepada satu perbuatan yang lebih dahsyat. Iaitu dia putuskan tali persaudaraan antara dia dengan Habil, lalu dia bunuh. Dia bunuh adik-beradik dia sendiri. Walaupun pada waktu itu kalau kita baca keseluruhan kisah ini dalam Al-Quran, Habil dia ingatkan kepada Qabil tentang buruknya perbuatan dia itu tadi. Tapi kerana kemarahan, Qabil dia tak fikir dah. Itu yang tadi syaitan kata, bila dia marah akan berlakulah permusuhan, akan berlakulah pembunuhan. Kita kalau marah ya muslimah, kita takkan ingat orang depan kita ini siapa. Dia selalu begitu. Kita dah tak kira dah tak kisah dah. Engkau siapa? Engkau anak siapa? Engkau adik-beradik ke, anak menteri ke apa? Aku tak kisah. Yang sekarang aku marah, yang penting aku bunuh kau. Dia begitu. Kita kalau tak buat cara kasar, kita akan buat cara halus. Orang yang marah dia begitu. Faham tak maksud saya cara halus macam mana? Kita, ramai antara kita, maaf saya kata ni bulan-bulan Ramadan saya sebut macam ni. Ramai antara kita memang tak berani nak buat cara kasar. Kita tak berani nak ambil pisau kita bunuh orang tu. Tapi kalau kita dah betul-betul marah dengan seseorang, ya, lalu kita ni tak ada iman yang mantap, kita boleh sihir orang tu, kita akan bunuh dia cara halus. Kenapa? Sebab asalnya kita marah. Dan itu banyak berlaku dalam masyarakat kita tahu muslimah. Banyak berlaku. Kan dia sihir sana sihir sini. Sebab apa? Asalnya marah. Kenapa marah? Sebab yelah harta aku tak dapat apa, aku geram. Biar dia mati dengan harta dia sekali.
Kenapa marah? Yelah aku nak kahwin dengan laki tu. Dia rampas laki tu kan. Aku tak puas hati. Aku sihirkan dia. Biar dia mati dalam rumah tangga tu. Biar dua-dua susah. Nampak? Asalnya kerana marah. Marah. Tak puas hati. Benci. Geram. Sebab itu syaitan suka bila kita marah. Dan Nabi SAW ingatkan kepada kita bahawa marah itu sebenarnya adalah daripada syaitan. Al-ghadab minasyaitan. Kemarahan itu ia daripada syaitan. Dan jangan lupa, wasyaitanu minan nar. Syaitan itu daripada api. Okey? Marah itu daripada syaitan dan syaitan itu daripada api. Kalau kita rujuk pada perenggan kita yang berikutnya, syaitan ini dia ingatkan juga kepada para tentera dia. Dia kata kepada para tentera dia, ketahuilah kemarahan adalah bara api dalam hati anak Adam. Kemarahan ia sebagaimana bara api dalam hati kita ini. Sementara syahwat adalah api yang bergejolak dari hatinya. Api hanya dapat dipadamkan oleh air, solat, zikir dan takbir. Dia berikan kepada kita dengan solusi di sini. Okey, syaitan itu dia kata kepada tentera dia, marah yang ada pada manusia dia umpama bara api. Syahwat itu dia umpama api. Bara api yang warna hitam tu ya, dia belum lagi dinyalakan. Tapi syahwat yang menyalakan bara tu tadi sehingga dia bergejolak. Okey, sok-sok. Dah ni kan. Dia bergejolak. Tadi bergejolak. Tadi kan. So, bila dia itu membara, dia mengeluarkan apinya yang sangat banyak dalam hati, sebenarnya boleh hilang ke tidak? Boleh. Boleh dikawal ke tidak? Boleh. Dan syaitan ini dia beritahu kepada tentera dia, mereka boleh kawal. Dengan mana? Air. Sebab tadi Nabi kata, hadis yang saya bacakan, syaitan itu daripada api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'. Bila kita nak padamkan api, kita padamkan ia dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum, maka jika salah seorang di kalangan kalian ada rasa marah dalam hatinya, falyatawadda, maka hendaklah dia berwuduk. Itu maksudnya air. Okey, jadi dia ambil air. Cantiknya bila dia ambil air, dia ambil wuduk. Bila dia dah nampak sangat puasa. Bila dia dah ambil wuduk tu kan, cantiknya bila dia terus ikuti dengan solat sunat 2 rakaat. Untuk dia meredam rasa marah yang meluap-luap dalam hati dia tu tadi. Ini bila kita buat begitu, syaitan kalah. Okay, kalau kita marah ni, kita ada menghadapi sesuatu yang menyebabkan kita rasa marah, usaha ya muslimah, kita ambil wuduk, setelah itu kita solat sunat 2 rakaat. Mudah-mudahan ia akan meredamkan rasa marah kita tu. Kenapa? Sebab dalam solat ini kita ada zikir kepada Allah. Dia bawa kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya banyak kita sebut subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Kita sebutkan dalam solat kita, dalam zikir kita, dalam solat itu, ia mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jiwa kita yang tak tenteram kerana ada rasa marah yang membuak-buak tu tadi, dia akan slow down ataupun dia akan perlahan. Okay, walaupun saya kata mungkin ada orang dia buat pun masih lagi ada rasa marah dia, namun sekurang-kurangnya rasa marah itu dapat dikawal dan diatasi. Perkara ini amat penting. Ya, perkara ini amat penting. Sebab kalau kita tak cuba untuk mengawal ataupun meredam rasa marah itu, inilah yang menyebabkan kaki dan tangan kita berjaya dikuasai oleh syaitan itu untuk kita buat perkara-perkara yang tidak baik. Sama sebagaimana anak Nabi Adam. Bila dia tak dapat untuk mengawal rasa marah dia dan dia tak dapat untuk
hilangkan rasa marah dia. Apa yang berlaku? Ia bunuh saudara dia sendiri. Ia boleh berlaku kepada kita dan ia berlaku kepada ramai orang yang ada di sekitar kita, muslimah. Kan itu adalah realiti dalam kehidupan kita. Berapa banyak kes yang kita lihat yang ada di sekitar kita, ia berpunca daripada rasa marah dia. Bila dia marah, dia buat perkara-perkara yang tidak baik. Kan? Dia maki, dia ucapkan ucapan-ucapan yang tidak elok, dia sampai dia mengaibkan orang lain. Banyak perkara yang dia lakukan berpunca daripada rasa marah. Sebab itu antara yang Nabi SAW pesan kepada kita, bila kita marah ni ya muslimah, Nabi kata apa? Diam. Okey, diam. Maknanya jangan cakap apa-apa. Supaya lidah kita ni, ia tidak ucapkan ucapan-ucapan yang boleh menyakitkan orang lain dan juga menyakitkan diri sendiri. Sebab biasanya bila kita marah ni, kenapa saya kata dia menyakitkan diri kita sendiri? Sebab bila kita marah, kita tak ingat tau apa yang kita tak fikir kita tak fikir apa yang kita ucapkan. Bila kita ucapkan perkataan tu kan, nanti lepas marah kita reda, kita akan menyesal. Kita kenapa aku cakap macam tu? Kenapa aku cakap macam tu? Yelah, tengah marah, tak fikir. Tapi actually boleh. Kita boleh kawal. Bagaimana diam? Itu yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, yang mana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan li ghairi. Nabi SAW kata kepada kita, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang di kalangan kalian ini ada rasa marah, maka hendaklah dia itu diam. Diam amat baik bagi orang yang sedang bergejolak rasa marahnya dalam hati tu. Yang marah dia membuak-buak. Sebab syaitan dia akan trigger kita tu lah. Dia tahu kita dah marah kan. Sakinah marah ke sana. Cakap Sakinah, cakap. Kau cakap. Kan? Maki dia. Kita akan terus keluarkan perkataan-perkataan yang tak baik. Maaf saya kata, luar dalam, kita kata dalam kain, luar kain semua akan keluar. Ini pentingnya kenapa kita kawal. Sebab kita akan sebut hal-hal yang tidak enak didengar. Kan? Lidah kita ni dia tak terkawal bila kita dalam keadaan marah. So bila kita diam, kalau tadi, cantiknya tadi, ambil wuduk, ataupun kita pergi daripada tempat itu. Sebelum tu saya rasa kalau terus-terus marah ambil wuduk ni satu benda yang tak berapa nak logik lah. Sebab tak semua orang berada kat satu tempat dia terus nak pergi ambil wuduk. Tidak. Tapi ada satu keadaan yang Nabi SAW ingatkan kepada kita supaya kita ubah posisi kita. Okey, ubah posisi kita. Pertama sekali bagi saya yang terbaik ialah diam. Kalau ikut kepada kaedah yang Nabi SAW berikan, pertama ialah kita diam bila kita marah. Okey, ikut kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu tadi. Kita diam. Lepas tu kita ubah posisi kita. Kalau ikut dalam hadis, Nabi SAW ingatkan kepada kita, kalau kita ni marah, kalau dalam keadaan berdiri kita duduk. Kalau dalam keadaan kita duduk, kita baring. Kan? Begitu yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Dan dalam keadaan yang sedemikian, kita mungkin ada situasi-situasi yang mana kita berdiri, kita tak boleh duduk. Yang mana kita duduk, kita tak boleh baring. Tapi yang penting yang kita nak ambil daripada hadis inilah, kita pergi daripada situasi itu ataupun kita keluarkan diri kita daripada situasi yang boleh menyebabkan kita bertambah-tambah marah. Maknanya, kita angkat kaki kita, kita keluar daripada tempat itu. Kita mula-mula kita dah diam. Dan sekarang kat tempat situation ni kan yang buat kita rasa marah ni, kita diam dulu, seterusnya kita keluar daripada tempat tu. Kenapa kita keluar? Sebab kalau kita duduk lama dekat situ, makin lama kita dengar, kita berhadapan dengan orang ini, makin lama kita dengar dia punya perkataan, makin mudah untuk kita terus. Sebab ni hati dah membara ni. Dia dah macam, dia dah macam muka dah nak tukar warna hijau je jadi hak tau. Kita dah geram kan. Kalau kita biarkan kita pada situasi itu, kita akan terus berubah dan akhirnya kita dapat mengawal. Sebab tu diam, lalu kita pergi daripada tempat tersebut, sampailah ke satu tempat yang mana kita mampu untuk ambil wuduk. Ia akan terus meredamkan rasa membara tadi tu kan. Dia akan usaha untuk meredamkan dengan mengambil wuduk, lalu dia solat 2 rakaat tu tadi.
Kita panggil sebagai solat sunat mutlak lah, bukan solat sunat marah. Jangan panggil solat sunat marah pula. Solat sunat mutlak maknanya solat 2 rakaat tu, zikir kepada Allah, doa kepada Allah, insya-Allah tenang jiwa kita. Jadi ini kaedah menurut sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bagi mengelakkan syaitan tu terus-terusan merosakkan diri kita dalam keadaan yang marah. Dalam keadaan yang marah. Dan di sini, kalau kita lihat satu lagi cara yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kalau kita tengah marah ni, apa yang boleh kita baca? Apa yang boleh kita baca? Daripada awal tadi kita sebutkan. Dan syaitan itu tadi, awal pun dia beritahu kepada tentera dia. Dan kita ni mesti kawal manusia dengan kemarahannya. Maknanya syaitan, marah itu adalah berpunca daripada syaitan. Syaitan dia yang buat kita bertambah-tambah marah sehingga kita buat perkara-perkara yang tidak baik. Sebab itu di sini ada satu kisah yang berlaku di hadapan Nabi SAW. Inilah yang tadi daripada awal tadi saya kata. Kita kalau marah, kita dah tak ingat siapa yang ada di sekitar kita. Seharusnya bila kita tahu yang ada di sebelah kita ataupun yang ada dekat tempat kita ni adalah Nabi SAW, ia akan dapat buat kita rasa terkawal untuk marah. Tapi kerana dah terlampau marah, ia membuat kita lupa siapa yang ada di sekitar kita. Kebiasaannya kalau kita nak kata normalnya situasi, kita ni ada rasa malu tau. Nak tinggikan suara, nak keluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik jika sekiranya orang di sekitar kita adalah orang yang kita hormati. Tapi sebaliknya situasi ini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya kalau marah itu memang tak boleh kawal, memang dah tak boleh nak cover dah. Kan dia buat kita dah tak ingat dah siapa yang ada di sekitar kita. Dan hal ini berlaku pada sahabat Nabi SAW. Ada lelaki, 2 orang lelaki diceritakan yang duduk dekat dengan Nabi. Dan mereka tahu Nabi dekat situ, tapi kerana dah terlampau marah tu kan, tak dapat nak kawal. Yang akhirnya kita lihat dalam kes ini, kedua mereka saling mencerca antara satu dan yang lain. Lalu disebutkan wanahnu indahu indan nabi sallallahu alaihi wasallam wanahnu indahu julusun wa ahaduhuma yasubbu sahibuhu mughdaban qad ihmarra wajhu. Salah seorang ni dalam keadaan marah, ini para sahabat cerita ni, sampai salah seorang lelaki itu wajah dia dah bertukar menjadi merah. Dia tak boleh nak kawal dah. Kita kalau tengok muka orang tu kalau dah berubah, dah jadi merah tu maknanya betul-betul marah. Kan? Betul-betul marah. Kerana dah nampak dah. Orang kalau dia boleh kawal, biasanya dia boleh kawal, riak wajah pun boleh dikawal, kan? Nada suara boleh kawal, tu boleh kawal. Tapi kalau dia dah tak boleh kawal, kita dah nampak dah, suara dia lain nampak kan? Suara lain maknanya itu maknanya dah hujung-hujung kata. Sikit-sikit lagi tu kan. Dah hujung-hujung nada suara dah lain tu maknanya sikit lagi. Tapi kalau muka dah lain, muka kalau dah lain dah merah, mata dah terjegil, maknanya memang dah habis dah. Tahap pengawalan tu memang dah habis, dah tak boleh kawal dah. Kan kita kalau suara berubah tu okey lagi. Tapi kalau muka dah berubah, ada orang dia marah. Suara dia dah lain dah, tapi muka dia masih boleh senyum. Okay. Ada orang dia muka dia senyum, tapi nada suara dia dah lain. Ada orang begitu. Dia marah tau sebenarnya, tapi dia tak marah Dia tak marah. Muka dia tak marah, tapi nada suara dia, kita nampak dia marah. Namun ada orang dia tak boleh. Nada suara dah berubah, riak wajah pun dah berubah. Itu menunjukkan tahap dia nak kawal tu dah sampai max, dah tak boleh lagi. Ini yang berlaku kepada lelaki tersebut. Lalu dalam keadaan mereka saling mencerca ni kan, Nabi SAW pun bersabda. Nabi kata kepada para sahabat, sesungguhnya aku tahu satu kalimah. Kalau sekiranya dia ini menyebutkannya, maka akan hilanglah apa yang ada pada diri dia. Maksud hilanglah apa yang ada pada diri dia itu ialah rasa marah dia tu tadi. Dan Nabi SAW kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
bila lelaki ini ucapkan ta'awudz, iaitu ucapan perlindungan kepada Allah dari syaitan. Di kalangan para sahabat ini, bila mereka mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu tadi, maka mereka pun kata kepada lelaki ini, ala tasma'u ma yaqulun Nabi SAW. Dia kalau dalam bahasa kita kata, kau tak dengar ke Nabi kata tadi tu kan? Baca ta'awuz, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Lelaki ini, orang tengah marah, kita orang tengah marah, jangan cakap apa-apa sebenarnya. Jangan cakap apa-apa. Sampai ke lelaki ni kata apa? Qala inni lastu bimajnun. Dia kata kepada, dengarlah aku tak gila lagi. Dia kata macam tu kan. Dia kata kepada kawan-kawan, dengar, aku tak gila lagi. Tak payah, jangan cakap apa, aku tak gila lagi. Maknanya dia dengar. Cuma dalam keadaan yang dia tengah marah tu, agak sukar untuk dia ucapkan ta'awuz tersebut. Jadi kita ni begini muslimah. Bila pertama sekali tu kan, bila kita ada rasa nak marah, yang sebelum dia my blood go upstairs. Sebelum kita kata darah tu naik tinggi-tinggi tu kan, kita bacalah ta'awuz ini. Okay, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan syaitan dia tak dapat bawa kita untuk pergi kepada next pada keadaan yang berikutnya. Itulah yang menyebabkan kita mampu untuk diam, menyebabkan kita mampu untuk mengubah posisi keadaan diri kita, mengeluarkan diri kita daripada situasi tersebut, lalu kita pun pergi ke satu tempat, mungkin kita pergi ke masjid ataupun kita jumpa surau, kita ambil wuduk, kita solat 2 rakaat, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi meredakan rasa marah kita. Yang pertama sekali, ta'awud. Kerana marah itu Nabi kata ia daripada syaitan, sebab itu kita minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan itu. Agar syaitan tersebut tidak mampu mengawal kita dengan rasa marah yang dah membuak-buak tu tadi dalam hati kita. Okey. Dan di dalam teks kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala ada memberikan pesanan kepada kita ini sebagai manusia, apa yang seharusnya kita ada dalam hidup kita ni sebagai umat Nabi SAW, sebagai hamba Allah. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang syaitan ingatkan kepada tentera-tenteranya, yang mana dia kata kepada mereka, dia kata gini sila muslimah lihat pada muka surat 232 pada perenggan yang saya tak tahulah yang lain perenggan yang ke mana, yang berapa. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah berwasiat kepada mereka untuk meminta pertolongan. Yang perenggan yang atas tu semua saya tak baca sebab saya dah masukkan tadi dalam penerangan saya tadi. Terus pergi kepada perenggan, Allah Subhanahu Wa Taala telah berwasiat kepada mereka untuk meminta pertolongan dengan sabar. Allah Subhanahu Wa Taala telah berwasiat kepada mereka untuk meminta pertolongan dengan sabar dan solat dalam menghadapi kalian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita ini hamba Allah, kalau kita nak minta supaya diri kita ada perlindungan daripada gangguan syaitan. Muka surat berapa? 223. Terima kasih. Perenggan yang keberapa kalau boleh letak di situ sekali? Agak mungkin boleh memudahkan teman-teman yang lain. Okey, perenggan yang keberapa Kak Ram, Kak Mas dan Kak Zah? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Tadi kan ada disebutkan tentang solat. Okey. Kalau kita nak supaya syaitan itu tidak ganggu kita, kita perlu minta pertolongan kepada Allah menerusi kesabaran dan solat kita. Ini 2 perkara yang penting. Sabar, solat. Kenapa tadi muslimah, dalam keadaan kita marah, kita boleh diam. Kita boleh ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita boleh diam. Kita boleh keluarkan diri kita daripada situasi itu, surroundings
yang boleh menyebabkan kita makin marah tu kan, kita boleh angkat kaki kita keluar dari tempat itu. Lalu kita boleh ambil wuduk, kita boleh solat, kita boleh zikir, kita boleh doa kepada Allah, minta pertolongan Allah. Pertama, kerana kita ada kesabaran. Sebab itu kita boleh buat semua tu tadi. Cuba bayangkan, kalau kita tidak ada kesabaran, saya tak rasa kita boleh diam. Betul tak? Saya tak rasa kita boleh diam lidah kita ni. Kalau orang datang, kalau maksudnya dalam satu situasi itu, orang tu cerca kita, dia maki kita, kan? Dia sebut perkataan-perkataan yang tak baik tentang mak kita ke, tentang bapak kita ke apa kan. Kita kalau tak sabar, lidah kita memang ringan je. Sikit lagi je, kita nak maki mak dia balik. Dia macam itu. Maaf saya kata kalau kasar. Tapi begitu keadaan situasi yang normal, dia begitu. Dia begitu. Sebab itu, bila kita sabar, kita tahan. Kerana kita tahu tak elok kita maki mak ayah dia. Walaupun kita rasa kita ada hak. Kerana apa? Dia dah cakap mak saya apa? Saya cakap mak dia baliklah. Mungkin kita rasa gitu. Tapi kita tahu itu adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu Nabi ada ingatkan kepada kita, kalau kita mencerca, memaki ibu ayah orang lain, ia umpama kita mencerca ibu ayah kita. Dia begitu keadaan dia. Sebab tu kita tahan diri kita. Kita tahu tak elok kita cakap yang sedemikian. Sabar kita. Kita diam. Air mata dah menitik ni. Air mata dah keluar kan. Tapi kita sabar. Itulah yang boleh menyebabkan kita kawal rasa marah kita. Ini juga yang Allah pesan kepada kita. Wasta'inu bis-sabri. Mintalah bantuan. Maknanya kita ni bila kita nak jadikan, kita nak sesuatu yang membantu hidup kita, ini kan, letakkan pertama sekali lah tentang kesabaran kita. Barulah boleh kawal semuanya. Boleh kawal lidah, boleh kawal rasa marah, boleh baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kan? Boleh ambil wuduk, boleh solat, boleh zikir. Tapi kalau tak ada marah, jangan cakap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nak diam pun tak boleh. Tu kan? Tak boleh kita makin cakap, dia cakap. Dia macam tu situasinya. Sebab tu sabar pertama sekali amat penting. Kemudian solat. Kenapa solat penting? Kenapa solat ni penting? Sebab solat itulah yang buat kita terhindar daripada perkara-perkara yang tidak baik. Allah kata apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kita ni solat, ibadah solat kita ini ianya menghadang kita, menghalang kita daripada perbuatan-perbuatan yang keji dan juga mungkar. Okay, kita boleh katalah, Ustazah, ramai je orang solat tapi dia orang buat je benda-benda dosa. Betul? Ramai orang solat tapi buat benda-benda dosa, maksiat, ngumpat orang lain. Tapi ya Allah, solat 5 waktu, qiyamul lail, tahajud, tak tinggal. Namun ya Allah, mulut dia jahat. Kita kata gitu kan. Tapi solat Ustazah, macam mana pula Allah boleh kata solat itu dia menghalang kita daripada perbuatan fahsyak, iaitu keji dan juga mungkar. Dia macam gini. Di kalangan para ulama, mereka mensyarahkan ayat Al-Quran itu, mereka mentafsirkan ayat Al-Quran itu. Mereka kata, kalaulah orang yang salat tapi masih lagi buat perkara dosa, masih buat lagi perkara maksiat, maksudnya ada something wrong dengan solat dia. Okey? Ada sesuatu yang tak kena dengan solat dia. Mungkin khusyuknya, niatnya yang masih lagi perlu diperbaiki. Kerana kalau kita ni muslimah, kita menjadi seseorang yang menjaga solat kita. Jangan lupa, Allah ingatkan dalam surah Al-Mu'minun, antara ciri-ciri orang mukmin yang berjaya meraih syurga Allah ialah mereka yang menjaga solatnya. Sebab itu ada pintu solat, pintu syurga yang namanya solat, yang Allah panggil menerusi pintu itu mereka yang menjaga solatnya. Kalau orang yang solat tapi masih lagi bermaksiat, masih lagi tidak taat kepada Allah untuk urusan-urusan yang lain, benarlah
solatnya itu adalah solat yang bermasalah. Maknanya dia perlu banyak lagi perbaiki ibadah solatnya. Yang itu saya kata mungkin pada niatnya bermasalah. Mungkin pada khusyuknya. Mungkin ada perkara-perkara lain yang ada pada solat itu yang menyebabkan dia masih lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita baca pada perenggan itu tadi, syaitan ini dia sebenarnya ingatkan kepada tenteranya untuk halang kita ini supaya jangan jadi orang yang sabar, jangan jadi orang yang solat. Kerana dia kata, kalau mereka ini jadi orang yang solat, jadi orang yang sabar, kita akan musnah. Kita akan susah untuk kawal syahwat dia, kita akan susah untuk kawal rasa marah dia. Maknanya mereka tak boleh nak kuasai. Okay? Mereka tak boleh untuk kuasai nafsu dia, tak boleh nak kuasai marah dia. Kerana apa? Marah dan syahwatnya itu dikawal dengan sabar dan solat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala wasiatkan dalam ayat ini. Jadi sebab itu dia kata, senjata kalian yang paling dahsyat dalam menghadapi mereka adalah kelalaian dan mengikuti hawa nafsu. Bila kita dapat lalaikan mereka dalam solat, kemudian kita dapat lupakan mereka tentang sabar, inilah jalan untuk kita kuasai marah dan juga kuasai nafsu syahwat mereka sehingga manusia-manusia ini mereka lupa bagaimana untuk sabar, mereka lupa bagaimana untuk minta bantuan kepada Allah menerusi solat mereka. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tu tadi. Kita nak ada jalan keluar dalam hidup ini. Sabar, dan kita nak ada jalan keluar dalam hidup kita ini, solat. Kedua-dua ini mampu menjadi solusi untuk setiap permasalahan kita. Setiap kemarahan yang ada dalam hati kita. Kadang-kadang betul, kita tak salah tau muslimah. Tapi orang lain yang buat, yang salah, yang buat kita marah. Tapi adakah itu melayakkan kita untuk buat sebagaimana orang tu tadi? Dia dah buat salah, biar dia buat salah. Okay, kita jangan jadi sama level dengan dia. Kita letak diri kita pada level yang lebih tinggi daripada dia. Bagaimana sabar, bagaimana solat. Mungkin saya cakap senang, betul. Saya cakap senang Ustazah, betul. Cakap memang senang. Ya, cakap memang senang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang ingatkan, bukan saya yang ingatkan tau muslimah. Mungkin orang kata senang lah saya cakap kan. Orang marah kita, kita diam aja. Kemudian kita sabar, kita solat. Senang lah saya cakap kan macam tu kan, betul tak? Tapi saya tak tahu apa kita rasa, betul? Saya tak tahu apa yang anda rasa. Dan anda pun tak tahu apa yang saya rasa, bukan? Kita masing-masing ada rasa-rasa yang tersendiri dalam hidup. Yang kadang-kadang kita tahu orang tak faham apa yang kita rasa. Tapi kita kena ingat, yang menjadikan rasa itu adalah Tuhan kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kembali kepada Allah, minta bantuan Allah. Bagaimana sekali lagi? Sabar. Solat. Orang yang sabar, orang yang solat, Allah tinggikan status dia. Sebab itu tadi saya kata, kalau ada orang buat jahat pada diri kita, jangan kita buat jahat pada diri dia balik walaupun kita rasa marah. Sebab kalau kita buat sama macam dia, apa bezanya kita dengan dia? Dia marah, kita marah. Dia maki, kita maki. Kan? Dia pijak kita, kita pijak dia balik. Tak ada beza kita dengan dia. Bagaimana kita nak bezakan antara kita dengan dia? Bagaimana kita nak tinggikan level kita daripada dia? Dia marah, dia pada level yang rendah. Dia buat jahat pada kita, level dia rendah tau muslimah. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan diri dia pada tempat yang rendah. Kita nak naikkan level diri kita ni. Jangan letakkan level kita sama sebagaimana dia. Bagaimana? Sabar. Please, saya kata please. Tolonglah. Letakkan sabar tu pada diri. Belajar. Ya. Belajar usaha untuk sabar.
usaha untuk jadikan solat yang kita buat ini, yang kita laksanakan, ia bukan semata-mata kerana ibadah kita kepada Allah, tetapi untuk membentuk kepribadian diri kita menjadi muslimah yang salihah, muslimah yang indah kepribadiannya luar dan dalam. Jika begitulah keadaannya, syaitan dia akan kalah. Kita akan jadi muslimah yang menang. Akhirnya Allah masukkan orang yang sabar, orang yang salat ke dalam syurganya. Syaitan menangis. Kerana apa? Dia tewas di dalam usahanya yang all out itu tadi. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati. Mohon maaf ya, saya ambil masa banyak juga pagi ini. Maklumlah orang kata kuliah akhir ya bulan Ramadan ni kan. Mudah-mudahannya apa yang kita bincangkan pada pagi ini mendapat manfaat, kita semua dapat motivasi untuk lebih menjadi seorang muslimah yang sabar, yang dapat kawal rasa marah kita. Jangan sikit-sikit nak melenting kan, jangan sikit-sikit nak hembus macam tu kan. Mudah-mudahanlah ya kita jadi muslimah yang dapat kawal situasi ni. Lagi-lagi kita dalam bulan Ramadan ni, tahu muslimah, dia bulan kata sekolah, madrasah yang mendidik jati diri kita menjadi seorang muslimah yang lebih banyak sabarnya. Kerana kita puasa kan. So kalau kita nak betul-betul ni mendapat puasa yang sebenar-benarnya, ataupun puasa yang betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan pahala, sabar. Okay, jangan cepat marah. Jangan cepat melenting. Apa-apa pun kalau rasa nak marah, senyum. Rasa nak marah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rasa nak marah lagi, ambil wuduk. Rasa nak marah lagi, solat. Zikir kepada Allah, insya-Allah. Rasa itu dia terdidik di bulan ini kan. Akhirnya pada bulan-bulan lain pun bila kita rasa nak marah ni, sebab kita dah terdidik dalam masa sebulan ni, kawal marah tu kan, mudah-mudahan pada bulan-bulan yang lain pun rasa marah kita dapat dikawal. Okey, terima kasih untuk kuliah kita yang terakhir pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa nanti pada bulan Syawal. Minggu ketiga ya, minggu ketiga pada bulan Syawal. Nanti insya-Allah pihak masjid juga akan keluarkan tarikhnya bila kuliah-kuliah akan dibuka semula. Yang penting mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita giatkan lagi amalan ibadah kita, kita mantapkan lagi solat kita, puasa kita kan, kita mantapkan lagi bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan ini sebagai seorang muslimah yang meraih keampunan dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.